Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita masih diberikan kesempatan ya untuk sama-sama kita berbincang ya dan berdiskusi ya. Malam ni kita tadabbur Al-Quran dan kita sambung insya-Allah surah Al-Muddathir ya. Dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-11 ya. Harap-harap tuan-tuan sudah ada persediaan sikit sebanyaknya dah baca dan apa kita panggil ya. Kita ulang kajilah ya. Ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca. Jadi kalau tuan-tuan sudah ada sedikit sebanyak latar belakang surah ni di peringkat awal, kita terus masuk ke ayat yang ke-11. Jadi mari sama-sama kita memberikan perhatian kepada ayat yang ke-11. Auzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Muddathir ya. Surah Al-Muddathir, surah yang ke-74 di dalam Al-Quran. Yang asal namanya Al-Mutadassir. Surah Al-Mutadassir ya. Asalnya surah Al-Mutadassir. Tapi dipermudahkan menjadi Al-Muddathir ya, dibuang huruf ta. Dan surah ini seperti mana kita sedia maklum ya, dia termasuk surah-surah yang turun di Mekah. Ya, surah Makkiyah kerana kandungannya kebanyakannya cerita tentang peringkat awal ya, Nabi menerima wahyu ya, cerita tentang ketuhanan, cerita tentang kekufuran ya, iman dan kufur. Itu cerita akidah maknanya. Dia bukan cerita sangat tentang hukum hakam, ada tapi tak banyak. Ya, dan fokus juga kepada cerita tentang neraka, cerita tentang kiamat ya. Ini adalah topik-topik utama ataupun highlight yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surah-surah yang disebut sebagai surah Makkiyah. Okey ya, ayat yang ke-11. Zarni wa man khalaqtu wahidan. Zarni ya, zarni ini adalah perintah ya, dia command form ya. Zarni maknanya biarkan aku ya, let me ya. Jadi Allah kata biarkan aku, wa man khalaqtu wahidan. Jadi waman khalaqtu wahidan ya. Dan sesiapa yang khalaqtu wahidan ya, sesiapa saja yang aku telah cipta. Khalaqtu ya, daripada perkataan khalaqa. Khalaqtu makna aku telah cipta. Tu di belakang tu maknanya saya, aku. Ya, khalaqtu maknanya aku cipta. Khalaqtu. Wahidan ya, wahidan maknanya secara bersendirian. Kerana dalam bab penciptaan ya, yang maha pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang bersekutu dengan Allah. Allah tak ada partner. La syarika lahu. Tidak ada partner bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada penolong, pembantu bagi Allah. Ya, jadi bila Allah bila Allah cipta, Allah adakan sesuatu, maka sudah tentu semuanya wahidan, secara bersendirian, ya, sendirian berhad. Tak ada siapa-siapa yang interfere ya, ataupun yang cooperate dengan Allah, tak ada. Itu maksudnya ya, biarkan aku dan ya mengambil tindakan ataupun kita panggil ya, mengambil tindakan lah ya, itu yang lebih tepat, ataupun respon ya, berbuat baik kepada berbuat sesuatu kepada orang yang ataupun manusia yang aku cipta ya. Soalan Ustaz, apa bezanya khalaqtu dengan khalaqna Ustaz? Yang bezanya ialah dia punya pronoun lah. Khalaqtu saya, khalaqna kami. Ana kan saya ana. Khalaqna. So kalau dia pronoun terbagi dua, satu stand alone, satu lagi yang kita panggil yang apa istilahnya,
dia bergabung, ya, bersambung. Jadi macam khalaqtu kan, khalaqtu daripada ana lah, ya. Khalaqa campur ana, sebab tu jadi khalaqtu, ya. Tapi kalau khalaqa campur nahnu, baru jadi khalaqna. Jadi tu di situ bukan saya, bukan nahnu, bukan kami, ya. Jadi kalau kami khalaqna, tu tengok jilid yang ketiga, ya. Buku PDF kita jilid yang ketiga. Jadi khalaqtu, ya, saya telah cipta saya. Saya tu ana lah, ya. Tapi kita tak kata khalaq ana, kita kata khalaqtu, ya. Tapi kalau khalaqna, khalaqa campur dengan nahnu kami, ya. Dua-dua Allah juga. Bila Allah kata kami pun Allah, bila Allah kata aku pun Allah juga, ya. Cuma di sini sebab persoalannya ialah Allah nak bagi tahu Allah is the one. Allah is the one and only, ya, who created, ya, every single human beings, ya. Jadi oleh kerana Allah nak fokus kepada Allah sahaja, jadi sebab itu ada perkataan wahidan, jadi tak sesuai lah Allah guna khalaqna wahidan, tak sesuai lah. Sebab kalau kita sebut kami itu seolah-olah macam ada partners, ya. Tu je, ya. Okey, ada lain silakan. Boleh Kak Suharti boleh faham? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Ya. Jadi tulis dekat bawah dekat nota tu, ya. Dia punya asalnya khalaqa tu past tense campur dengan ana saya. So khalaqa campur dengan ana, dia jadi khalaqtu, ya. Tapi kalau nombor 2 khalaqa campur dengan nahnu, dia jadi khalaqna. Jadi ada beza lah antara saya dengan kami. Dua-dua tu merujuk pada Allah, tapi ikut konteks, ya. Sebab konteks Allah nak bagi tahu, ya, he is the one and only yang mencipta. Jadi khalaqtu lah, ya. Tapi kalau Allah nak cerita keagungan, Allah yang mencipta langit, ya, bumi, Allah yang mencipta di antara kedua-duanya, mencipta para malaikat. Allah nak tunjukkan keagungan kebesaran Allah, biasanya Allah guna khalaqna, ya, khalaqna. Tapi di sini Allah guna khalaqtu. Dan ada perkataan wahidan. Wahidan merujuk kepada Allah sahaja, Allah semata-mata, ya, semata-mata Allah. Itu dia punya ceritanya. Jadi apabila orang kafir, ya, mengingkari perintah Allah, maka manusia tak boleh ambil tindakan, tak mampu. Nabi tak mampu ambil tindakan, ya. Ini cerita Mekah ni. Nabi belum ada tentera, Nabi belum ada kekuatan, belum ada senjata, belum. Jadi oleh kerana itu, siapa yang akan respon, siapa yang akan take action, ya, sudah tentulah Allah semata-mata. Ya, itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12, waja'altu, ya, sekali lagi waja'altu. Kalau tadi khalaqa campur ana, khalaqtu. Yang ini ja'ala campur dengan ana juga, jadi ja'altu, sama, ya, aku juga, ya. Jadi waja'altu lahu, dan aku jadikan baginya, ya, aku jadikan baginya. Baginya siapa? Bagi orang yang kufur tadilah, ya. Allah jadikan baginya apa? Malan makna harta, ya, yang mamdudan, harta yang banyak, harta yang melimpah ruah. Dia panggil mamdud, ya. Sebutannya pun mamdud, ada panjang, ya, ada huruf mat situ, ada waw. Jadi kita baca waja'altu lahu malan, ya, atau kita sama malam mamdud panjang, ya. Tapi di situ ada alif, jadi kita tak bolehlah berhenti pada mamdud kan, kita sebut mamdudah, ya. Sebab dia jadi objek, ya. Jadi malan tu jadi objek. Sebab itulah baca dengan fathah, ya, dia adalah objek, ya. Kalau kita belajar bahasa Quran, ya, dia dipanggil sebagai apa, ya, sebagai accusative noun, ya. Sebab dia objek. Objek dia mesti baris dia fathah, ya, malan, bukan malun, ya, malan. Mamdudan itu dia punya adjektif dia, ya. Ustaz tak detailkan, itu dalam kelas lah, ya, kelas Arabic language, ya. Jadi Allah jadikan, ya, bagi orang kafir tadi, ya, harta yang banyak. Sepatutnya bila Allah jadikan bagi mereka harta, patutnya mereka beriman lah. Mereka appreciate macam kita kan. Allah bagi harta, Allah bagi kesihatan, Allah bagi anak pinak, Allah bagi bisnes, ya, Allah bagi macam-macam. Jadi sepatutnya lagi banyak nikmat kita dapat, lagi banyaklah syukur kita sepatutnya. Ya, kalau dulu masa bisnes belum berjaya, ya, mungkin sembahyang duha 2 rakaat aja. Bila bisnes dah berjaya, patutnya dah tambah jadi 4 atau 6. Sepatutnya macam tu. Itu tanda syukur kita. Ya. Jadi
kita tengok kita punya KPI kita pada jumlah ibadah kita. Kena tambahlah. Ya, tak bolehlah macam tu saja kan. Okey. Jadi ini sebagai satu bentuk pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia berfikir. Allah kata cuba kamu fikir. Ya, yang mencipta manusia tadi, yang kufur tu aku yang cipta. Yang bagi dia harta yang banyak aku. Ya, semua Allah kata aku. Ya. Selain daripada harta yang banyak, apa lagi Allah bagi? Wa banin, dan anak-anak. Banin tu anak-anak. Ya, banin. Jadi banin ini merujuk kepada anak-anak lelaki. Tetapi biasanya dia campur juga anak perempuan. Ya. Sebab kalau perkataan noun dalam bahasa Arab, kalau dia dalam bentuk masculine, biasanya bukan masculine saja, masculine plus feminine. Tapi kalau Allah sebut feminin, memang maksudnya feminin. Itu memang gaya bahasa Quran. Ya. Bila disebut anak-anak lelaki, termasuk juga anak-anak perempuan. Ya. Tetapi kalau disebut anak perempuan, memang maksudnya anak perempuan. Boleh faham ya? Itu dia punya kaedah memahami dia. Wabanin, ya. Macam mana anak-anak dia tu? Ya, syuhudan, ya. Yang menyaksikan dia. Maksudnya anak dia all the time dengan dia je. Ya, sebab orang yang duit harta ada, duit ada, ya. Jadi anak-anak dia tak lagi jauh. Ya, kalau duduk pun duduk dekat-dekat dengan dia je. Ya, pasal mereka nak dapat habuan daripada bapak dia. Sebab bapak dia harta. Ya, jadi anak-anak akan selalu dekat dengan ayah. Ya, ayah pergi mana pun mereka ikut. Pasal ayah ada benda boleh bagi. Tapi cuba ayah tu orang susah, ya, ayah tu tak ada harta. Anak-anak pun jarang nak datang nak ziarah sebab tahu dah tak ada apa pun. Ya, tapi cuba ayah tu banyak harta, ada kilang, ada factory, ada business, ada kedai, ada macam-macam. Ya, anak-anak pun kalau ada apa-apa je anak akan datang. Sebab dah tahu dah, kena tunjuk muka lah. Ya, ni biasa tuan-tuan. Ini perkara dunia. Ya, semua kita tahu benda macam tu. Dan kita tahu bahawasanya nanti kalau ayah kita dah tak ada, harta tu akan jatuh pada kita. Ya, kalau dia sayang dengan kita, dia hibahkan awal-awal. Ya, dia sayang dengan kita kan, dia hibahkan harta tu. Ya, dia hadiahkan lebih awal lagi. Ya, kalau dia tak bagi, nanti semua kena bagi secara faraid. Okey, ya. Jadi dah Allah cipta ayat 11, kedua Allah jadikan harta yang melimpah ruah. Example bagi harta tu antaranya ialah wabanin, dan anak-anak, syuhudan, anak-anak yang sentiasa bersama dengan dia, menyaksikan apa yang dia buat. Ya, kemudian Allah kata wa mahatu, dan aku juga yang lapangkan lahu tamhida, aku lapangkan kehidupan dia. Ya, lapangkan kehidupan. Ya, antaranya ialah dari segi masa. Ya, sebab dia dah berjaya. Bila dah berjaya, dia tak perlu susah payah. Ya, masa kita nak bangunkan bisnes tu kita susah payah. Ya, tapi sekarang alhamdulillah bisnes dah berjaya, kita dah serah pada orang lain untuk handle bisnes kita. Ya, jadi oleh kerana itu kita dah ada masa yang panjang, yang lapang. Jadi sepatutnya ibadah lagi banyaklah, sebab tak perlu pergi pejabat. Ya, sekali-sekali je datang board of directors punya meeting. Ya, dan kita tak perlu nak bersusah payah lagi. Nak cari bisnes, nak cari kontak, nak cari networking, tak perlu tuan-tuan. Ya, maknanya Allah dah bagi kita kelapangan. Bila Allah bagi kita lapang, patutnya kita gunakanlah untuk banyak baca, baca-baca Quran, tengok makna, baca-baca buku sirah, baca fiqh, dengar kuliah, hadir kuliah online dan sebagainya. Itu sepatutnya begitu. Tapi manusia tak buat macam tu. Ya, tak percaya, kita tengok ayat 15. Apa yang berlaku? Summa yatma'u an azida. Summa, kemudian setelah dapat semua benda tu, harta benda yang melimpah ruah, masa lapang, anak pinak, kemudian apa yang mereka buat? Summa yatma', kemudian dia tamak. Maknanya dia nak lagi. An azida, dia nak lagi supaya dia dapat menambah harta dia. Ya, supaya dia dapat menambah harta dia. Harta kena ditambah, sedangkan harta dah cukup dah, tak perlu tambah lagi. Ya, tapi dia nak tambah lagi. Ya, summa yatma'u an azida. Ya, kemudian dia sangat berkehendak supaya harta itu ditambah. Ya. Macam mana pula Allah respon kepada permintaan dia? Bila dia doa, dia minta, ya Allah, tambahlah harta aku, tambahlah harta. Tapi ibadah tak bertambah.
Ya, ketakwaan tak bertambah. Maka Allah kata ayat yang ke-16, kalla, ya, tidak akan berlaku. Ya, it will never happen. Ya, yang kamu minta tu aku tak akan aku tak akan perkenankan. Pasal harta dah banyak dah. Ya, Allah bagi dah banyak dah tuan-tuan. Nak minta apa lagi? Ya, apa lagi nak? Semua dah bagi dah. Ya, Allah kata kalla innahu kana li ayatina anidan. Innahu, sesungguhnya dia, lelaki yang kufur tadi, ya, Allah kata dia ini li ayatina, ayat-ayat kami, ya, terhadap ayat-ayat kami, ayat Quran lah, ya, terhadap perintah kami, ya, anidan. Anid mana degil. Degil tu maksud apa? Ya, degil tu makna dia lawan. Ya, macam anak kita kan, ya, kita kata anak ni degil sikit ustaz. Degil tu makna tak dengar cakap. Bila Allah perintah tak mau dengar. Ya, bila Allah suruh tak nak buat. Bila Allah larang dia langgar. Itu makna anid. Anid. Ya, so jangan namakan anak tu anid. Ya, ain nun yadal. Ya, sebab anid tu makna degil. Ya, kalau kita namakan dia besok jadi degil dia. Okey ya. Jadi setakat ayat ke-16 ni ada apa-apa nak tanya tuan-tuan? Ada perkataan tertinggal silakan nak tanya. Ada apa-apa? Tak ada ya. Tuan-tuan diam je tuan-tuan ya. Ni masih mendengar ke? Dengar Ustaz. Ustaz. Okay. Excuse Okey. me Ustaz. Ustaz, explain sekali lagi yang ayat 16 tu. Yang mana? Ayat 16 tu dia terhadap ayat-ayat kami dia degil. Maknanya dia tak dengar, tak ikut perintah Quran. Ustaz. Apa Ustaz punya tafsir tadi? Degil tu maknanya macam anak kita degil. Bila anak kita degil, maknanya apa tu? Dia tak nak dengar cakap kita. Ya, kalau manusia tu degil, maknanya dia tak nak dengar cakap Allah. Allah perintah, ya, Allah perintah dia tak buat. Ya, Allah larang dia langgar. Ya, Allah nasihat dia tak mau dengar juga. Ya, itu antara makna degil lah. Ya, lawan ayat-ayat Allah. Sebab ayat-ayat Allah tu, ayat-ayat Quran tu kan ada perintah. Ya, ada perintah suruh buat, ada perintah suruh tinggal, ada nasihat, kan, ada iktibar dan sebagainya. Ayat Quran, cuba tengok apa kandungan Quran, ya. Antara kandungan Quran ialah nasihat. Quran ni nasihat, ya. Dan Quran ini iktibar. Allah bawa cerita 7 pemuda tidur dalam gua tu kan cerita. Tapi cerita yang benar, ya, cerita yang real, bukan cerita yang made up stories, bukan. Quran tak ada made up stories tuan-tuan. Quran semua real. Ya, real stories. Jadi bila Allah bagi contoh-contoh, bagi cerita-cerita dalam Quran, dia tak ambil pengajaran. Ya, tu degil lah tu, ya, tak nak ambil pengajaran. Salah satu, ya, antara bukti orang tu tak ambil pengajaran ialah baca Quran baca. Tapi tak nak baca terjemahan, tak tengok makna. Ya, tak datang kelas yang berkaitan dengan tadabbur, tafsir dan sebagainya. Ya, kalau dia tak datang kelas tapi dia belajar sendiri, dia baca-baca, dia tengok, dia rujuk, tu tak boleh tahan lah. Ini sendiri pun tak buat juga, ya. Jadi itu degil lah tu, ya. Dan dalam Quran banyak perintah juga. Perintah suruh buat, ya, suruh sembahyang, suruh puasa, ya. Jangan makan harta anak yatim, ya. Jangan kalau kita berjanji jangan jangan tangguh-tangguh, ya. Kena buatlah. Kita dah janji kan? Dah janji kena buat. Ya, kalau kita diarah untuk tinggalkan benda-benda yang dilarang, kena tinggalkan, ya. Kalau kita tak buat semua benda tu, ya, kita engkar, itu yang dipanggil anid. Ya, anid. Anid ni lelaki lah, anid. Kalau perempuan anidah. Dia ada orang perempuan orang Melayu nama Anidah pun ada, ya. Jadi degil lah. Janganlah, ya, jangan sampai begitu. Jadi dia kata dalam Quran ada perkataan ni. Memang ada, ya. Firaun pun ada dalam Quran. Ya, takkan nak bagi nama Muhammad Firaun kan? Jadi nama dalam Quran tu bukan semua nak suruh kita guna sebagai nama. Ya, tapi nak bagi tahu ini nama-nama jahat. Ini watak-watak jahat dalam Al-Quran. Itu maksud dia. Okey, ada lain? Silakan. Ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ayat 11 tu pada hujung ayat hujung tu ada nota di situ. Notanya dibagi angka tu. Jadi bila saya baca angka tu ayat itu
Dia kata turunkan mengenai seorang kafir Mekah, pemimpin Quraisy bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, betul. Ya, jadi ayat 11 hingga ke ayat 17 tu adakah berkenaan dengan Al-Walid ni? Walid. Ya. Jadi benda ni ada khilaf ya. Tapi salah satu daripada tokoh kafir yang dimaksudkan oleh ayat ni berdasar pada para ulama tafsir, betul. Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau adalah bapa kepada Khalid. Ya. Khalid kan bin Al-Walid ya. Ya. Jadi bapa Khalid Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, Al-Mughirah tu datuk Khalid. Jadi beliau memang VIP Mekah ya. Ada kepandaian dalam bidang dalam bidang berpidato, pandai bersyair ya, seorang ahli politik yang berjaya, pemimpin tentera ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat ya, Khalid bin Al-Walid ni dia Quraisy. Dia Bani apa? Dia bukan Bani Hashim. Ya, dia Bani apa tu? Siapa ingat? Bani Makhzum, Ustaz. Bani Makhzum, betul. Terima kasih Haji Hassan. Ya, Bani Makhzum. Sebab bila tuan-tuan ingat military leader saja yang terlibat dalam ketenteraan, tu biasa Bani Makhzum lah tu. Ya, Abu Jahal Bani Makhzum. Khalid bin Al-Walid Bani Makhzum. Bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah Bani Makhzum. Ya, Abu Salamah ya, suami pada Ummu Salamah Bani Makhzum. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Bani Makhzum. Ni semua Bani Makhzum tuan-tuan. Ya, dan mereka memang terkenal dengan peranan sebagai military leaders. Ya, pahlawan, pandai main pedang, ya, pandai naik kuda, ya, ada strategi dalam peperangan. Tetapi macam tadilah, walaupun Allah bagi semua kelebihan, dia kafir. Ya, dan dia memang ya, salah seorang daripada tokoh kafir Quraisy yang dimaksudkan dengan ayat ni. Ya, cuma ada ulama lain tak setuju, dia kata orang lain, tak apalah ya. Yang penting dia orang kafir Mekah. Dan Al-Walid memang salah seorang pemimpinnya. Ya. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa Khalid bin Al-Walid, dan beliau adalah bapa saudara kepada Abu Jahal. Bapa saudara Abu Jahal. Ya, dan bapa saudara kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah tu isteri Nabi. Ya, salah seorang isteri Nabi kan Ummu Salamah gelaran dia. Namanya Hindun, tapi gelarannya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah, Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal, mereka ni adalah sepupu, semua sepupu ni. Ya, semua mereka ni cousin. Ya, first cousin. Sebab apa? Ya, sebab bapa mereka tu ya, bapa mereka adalah adik-beradik. Ya, bapa mereka tu adik-beradik. Jadi bila bapa mereka tu adik-beradik ya, maka mereka itu adalah sepupu. Ya, jadi adik-beradik bapa mereka ni. Ya. Dan Al-Mughirah Al-Walid ya, Al-Walid adalah bapa saudara Ummu Salamah dan bapa saudara Abu Jahal. Maknanya datuk mereka semua sama. Maknanya siapa datuk mereka? Al-Mughirah. Ya, sebab Al-Walid bin Al-Mughirah kan. Jadi Al-Mughirah tu datuk Abu Jahal, datuk Khalid bin Al-Walid dan datuk pada Ummu Salamah. Boleh faham ya? Kalau ada soalan boleh tanya. Sebab nama-nama ni kita akan jumpa selalu tuan-tuan. Ya, sebab tu kita kata pasal apa Khalid dengan Abu Jahal ni rapat? Pasal dia sepupu. Ya, begitu juga Ummu Salamah. Pasal apa Ummu Salamah dengan Khalid tu rapat? Pasal dia sepupu. Ya, mereka ni sepupu. Walaupun dari segi usia agak jauh beza, tetapi mereka daripada keluarga Bani Makhzum, kabilah Bani Makhzum. Satu kabilah Quraisy yang terkenal ya dengan dengan ketenteraan dia. Ya, dan mereka juga keluarga yang ada harta. Ya, memang ada harta. Terutamanya Al-Walid ni memang kaya. Ya, beliau kaya. Beliau ada anak ramai, ya. Beliau ada apa lagi kita kata, ya. Ada pengaruh, ya. Dan macam-macam lagi. Allah dah sebut tadi kan. Dan Allah bagi kelapangan pada dia. Pasal harta dah banyak, ya. Harta dah banyak, maknanya, ya, dia goyang kaki je lah. Ya. Sebab semua, ya, dia punya income tu semua passive income lah. Dia tak perlu nak sibuk-sibuk. Semua orang buat bisnes dia, ya. Masuk saja. Okey, terima kasih apa Cikgu Nurliza, ya. Tuan-tuan. Jadi maknanya Ustaz, sorry. Ya. Jadi maknanya Silakan. Ustaz, Al-Walid ni kita bagi macam satu contoh lah, dan dia punya geng-geng dia tu pun akan, kalau baca ni pun, dengan geng-geng dia ni kalau kita baca pun akan terkena jugalah. Ya, betul. Satu nasib lah, sebab contoh yang bagi sini Al-Walid saja. Jadi mana yang sama standard dengan Al-Walid ni akan dapatlah begini dia punya ni ayat yang dia bagi amaran lah kiranya. Betul. Okay.
Terima kasih, Dan Ustaz. Ustaz tambah satu lagi, Al-Walid bin Al-Mughirah, dia mati dalam perang Badar. Ya, dia mati dalam perang Badar. Abu Jahal pun mati dalam perang Badar. Umayyah bin Khalaf pun mati. Itu ramai semua, ya. Termasuk Al-Walid. Ya, dan Al-Walid bin Al-Mughirah ni, ya, kematian dia tu berpunca antaranya ialah kerana Nabi lukakan leher dia. Tu cerita perang Badar ni. Ya, ni nanti jilid 2, ya. Bila kita sampai perang Badar, kita akan cerita lebih detail. Jadi dia kena sikit aja pada leher dia. Bila dia kena tu, dia lari pergi dekat kemah dia. Ya, dia pun dah jadi kelang kabut dah. Maka orang pun tanya, orang kata pasal apa? Dia kata aku luka, ya, Muhammad dah bunuh aku. Orang pun tengok luka dia. Sikit je luka dia. Ya, jadi dia kata mati aku dia kata. Ya, celaka aku. Orang ketawa, ya. Pasal apa? Pasal apa? Sebab luka dia kecil je. Ya, orang kata sikit je, tak ada apa pun, boleh baik, ya. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah pun kata, dia kata memang nampak kecil. Tapi kalau Muhammad yang buat, mati aku, dia kata. Ya, Ustaz dah pernah sebut dulu, kata Al-Walid bin Al-Mughirah, Muhammad ni jangan kata dia lukakan aku, kalau dia ludah aku pun aku mati, dia kata. Nampak tak tuan-tuan? Betapa takutnya mereka. Ya, mereka takut. Sebab apa? Sebab selama ini mereka hina Nabi. Ya, mereka engkar ayat-ayat Nabi. Mereka ni adalah anid. Anid tadi kita dah sebut kan? Ya, Kak Maimunah tanya tadi. Jadi anid tu orang yang degil. Pasal mereka tahu Nabi Muhammad tu bercakap benar. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan ahli sihir. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan penyair. Tapi mereka tak mau dengar. Apa sebab? Selama ni mereka puji Nabi, mereka suka dengan Nabi, mereka sayang. Ya, tapi apabila Nabi bawa wahyu, ya, mereka menentang. Itulah, ya, antara ciri-ciri anid. Anid, ya. Okey, terima kasih. Ada lain? Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Bukankah Khalid, apa nama dia? Al-Walid ni penyair yang mula-mula Abu Jahal suruh dia cek Quran tu, dia kata bukan syair. Lepas tu suruh 2 kali dia kata bukan. Then Abu Jahal force dia, lepas tu dia kata oh ya syair. Is it the same man? Betul, orang yang sama. Pasal ketika Nabi, dakwah Nabi makin hebat, jadi apa kita panggil VIP Mekah hantar Al-Walid ni sebagai wakil. Ya, dia sebagai wakil untuk berdebat dengan Nabi. Pasal dia ni pandai bersyair, beliau ini pemidato, ya, dan beliau senior, ya, senior, maknanya orang lama. Ya, VIP Mekah, politician, semua kat dia. Jadi mereka hantar Al-Walid ni untuk dialog dengan Nabi. Ya, dan akhirnya kita tahu Nabi baca, ya, Nabi baca apa kita panggil, ya, surah Fussilat, surah 41. Kita dah pernah sentuh ni benda ni. Mungkin tuan-tuan dah lupa. Tengok nota balik. Ya. Jadi bila Nabi baca surah Fussilat, bila sampai pada cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud, ya, dia tutup mulut Nabi. Dia tutup mulut. Sebab dia tak mau dengar cerita Ad dan Samud ni. Pasal orang Arab Mekah, mereka familiar, very, very familiar dengan cerita kaum Ad dan kaum Samud. Pasal Ad dan Samud ni bangsa Arab. Ya, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa. Ya, Nabi Arab kan 3 je. Siapa Nabi Arab tu, Kak Maimunah? Sebut kan? Nabi Arab, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Siapa lagi tu lah? Nabi Hud. Dengar Kak Maimunah tak pay attention ni, ya. Ustaz baru je cakap kaum Ad, kaum Samud. Ya, kaum Ad, kaum Samud. Oh, okey, Takkanlah Nabi Ismail. Nabi Saleh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud. Nabi Muhammad nak letak mana? Ya, Nabi Muhammad. Syuaib tak masuk. Okey, Ismail tak masuk. Samud tak masuk. Nabi Ismail tu anak siapa Kak Mai? Anak Ibrahim kan? Ibrahim datang daripada mana? Ibrahim datang daripada mana? Palestin. Tak, mana Palestin? Palestin dia pindah ke Palestin. Iraq. Ya, dia daripada Iraq. Orang Iraq Arab tak? Orang Iraq bukan orang Arab. Ya, jangan tengok sekarang, ni asal. Ya. Jadi orang Iraq tu Babylonian, ya. Iraki tu Babylonian. Jadi kalau Nabi Ibrahim Babylon, ya, dan isteri Nabi Ibrahim tu mak kepada Ismail siapa? Hajar. Hajar tu datang dari mana? Kan Egypt. Jadi Babylonian campur Egyptian, equivalent tu apa? Takkan equivalent tu Arab. Tuan-tuan kena pakai formula. Kak Mai kan orang sains kan? Kena pakai formula Kak Mai. Ya, you have to apply your scientific reasoning tu, ya. Kena apply lah.
Sebab kita kena tengok dia punya punca kan. Nabi Ibrahim bapa daripada Babylon. Maknanya dia Babylonian lah, Iraqi lah. Bukan Arab. Mak dia ataupun mak Nabi Ismail, isteri kedua kepada Ibrahim adalah Hajar. Hajar tu Egyptian. Jadi Egyptian campur Babylonian takkan equivalent tu Arab. Formula mana kita pakai kan. Jadi maknanya Nabi Ismail bukan Arab. Dia Babylonian lah. Babylonian plus Egyptian. Dia kahwin dengan perempuan Yaman. Daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum tu ialah kabilah. Satu clan. Arab clan daripada Yaman. Anak dia baru jadi Arab. Sebab wife dia Arab. Itu yang punca Nabi Muhammad datang daripada Ismail tu. Tapi bukan Ismail tu yang Arab. Isteri dia Arab dan anak-anak dia Arab. Itu. Jadi apabila dibaca surah Fussilat tu surah 41. Tuan-tuan salinnya nanti tengok balik. Jangan tengok sekarang. Surah Fussilat, Hamim Fussilat, surah 41. Maka bila Nabi sampai cerita tentang kaum Ad dan kaum Samud, barulah Al-Walid merasa bahawasanya ini cerita Arab. Baru dia rasa cerita Arab. Sebab tu Nabi tak baca cerita-cerita Bani Israel kepada pemimpin VIP Mekah ni. Nabi tak fokus sangat pada ayat-ayat Bani Israel. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tak tahu Bani Israel. Mereka bukan ada kitab. Tapi kalau Nabi pindah ke Madinah, baru cerita Bani Israel muncul. Baru cerita Musa, baru cerita Harun, cerita Sulaiman, cerita Daud. Sebab sesuai dengan konteks Madinah tu. Pasal Madinah sebahagiannya adalah orang Yahudi. Dan orang Arab di Madinah, mereka sudah expose. They have been exposed to stories from Taurat. Walaupun Taurat tu dah corrupted. Tapi sebahagian cerita-cerita Taurat tu masih ada, masih benar. Tu cerita dia. Tuan-tuan kena tahu konteks. Mekah, kita berhadapan dengan Nabi berhadapan dengan kafir. Tak ada kitab. Penyembah berhala, musyrikin. Tapi kalau Madinah, Madinah konteks dia konteks ahli kitab. Jadi dah tentu surah-surah yang turun di Mekah dan di Madinah, dia punya highlight tu mesti berbeza tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham dia punya tu. Dia punya cerita tu, dia punya pembahagian tu. Sebab tu nanti kalau tuan-tuan dengar satu surah, tuan-tuan kena tanya, Ustaz ni surah ni Mekah ke Madinah? Sebab by knowing that the surah, the chapter was revealed by Allah the Almighty dekat Mekah, kita tahu. Ini mesti cerita akidah. Mesti cerita Quraisy. Mesti cerita penyembah berhala, musyrikin. Dan bila cerita musyrikin, tak ada cerita ahli kitab. Sebab mereka tak kenal ahli kitab. Tapi bila Nabi migrated to Madinah, cerita-cerita ahli kitab pula muncul. Dan cerita munafik. Baru ada orang munafik. Mekah tak ada munafik. Mekah nak munafik macam mana? Kafir. Quraisy, mereka musyrikin. Jadi ceritanya tuan-tuan, dia punya kita panggil storyline dia sangat berbeza. Tuan-tuan kena faham yang tu. Boleh Okey, ada lain siapa tadi yang nak tanya tadi? Macam ada nak tanya tadi, Siapa? Tak ada Jadi kalau tak ada, Ustaz Arab, tuan-tuan tolong salin dia punya tu tadilah, dia punya perbezaan tu. Tolong di take note benda-benda macam tu. Mekah macam ni, Madinah macam ni. Sekali lagi Ustaz sebut, Mekah cerita akidah mostly. Akidah plus akhlak. Akidah plus akhlak. Akhlak tu apa? Yang kita baca dalam buku akhlak kita lah. Cerita sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat terkeji, itu akhlak. Akidah itu cerita tentang ketuhanan, cerita tauhid. Cerita tentang hari kiamat, syurga neraka, cerita tentang penciptaan langit dan bumi, tentang malam siang dan sebagainya. Itu cerita dia, fokus dia. Madinah cerita akidah ada juga, tapi mostly syariah. Syariah maknanya hukum hakam, jurisprudence. Itu fiqh dia panggil. Jurisprudence tu fiqh, dan of course akhlak masih ada. Tapi the fokus banyak kepada syariat, hukum hakam. Cerita tentang azan, tu cerita Madinah tu. Tentang azan kan kita dah baca dalam Sirah jilid 2. Cerita tentang puasa Ramadan. Mekah mana ada puasa Ramadan tuan-tuan? Tak ada. Mekah tak ada puasa Ramadan. Madinah baru ada cerita puasa Ramadan. Baru ada solat tarawih.
Ya, baru ada persoalan tentang umrah, tentang haji, tentang perang. Itu semua cerita Madinah. Dan kebanyakannya melibatkan hukum hakam. Ya, tuan-tuan, the highlight tu tuan-tuan kena tahu. Ya, highlight tu mana benda-benda utama lah. Ya, highlight dia kan. Ya, macam tuan-tuan pergi Mesir lah kan. Bila tuan pergi Mesir, kalau ustaz bawa orang pergi Mesir, highlight dia apa? Highlight dia mesti Fir'aun lah. Fir'aun, Musa. Ya, Harun. Ya, cerita tentang piramid. Cerita semua temple, ya, cerita tentang Sungai Nil, ya, itu highlight dia. Tapi kalau kita pergi apa kita panggil, ya, kalau kita pergi tempat lain, ya, kita pergi contoh pergi Jordan, ya, takkan cerita Sungai Nil lagi, dah Sungai Jordan pula, ya, cerita tentang Nabi Isa, ya, cerita tentang Sacred River, Jordanian River, ya, cerita tentang apa ni Maryam, ya, cerita tentang Bani Israel pula, cerita lain kan, tu macam itulah tuan-tuan. Boleh ya? Okey, selesai. Ada apa nak tanya? Ustaz, ayat-ayat apa yang Ustaz turun tertinggal? Madinah selalu panjang kan Ustaz? Yang mana? Ayat-ayat yang turun di Madinah selalu panjang kan? Lebih panjang, betul. Lebih panjang daripada Madinah. Ya, daripada Mekah, sorry. Tetapi kadang-kadang, ya, kalau kita tengok, ya, contoh macam surah Al-Mudaththir, kebanyakan ayat dia pendek. Tapi cuba tengok ayat 31, panjang. Ayat 31 panjang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 baris. Ayat 31 panjang. Tapi yang lain kebanyakannya pendek-pendek. Jadi walaupun ada panjang, tapi sebab dia dalam surah Makkiyah, Mekah, so kita kata adalah sebab dia panjangkan cerita tu. Ya, kita akan tengok nanti. Okey, ya, Mekah pendek. Ya, Madinah panjang. Mekah ya ayuhan nas, wahai manusia. Madinah ya ayyuhallazina amanu. Jadi tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan jumpa ya ayyuhallazina amanu, tu kebanyakannya Madinah lah tu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tu Mekah. Cerita akidah, ya. Cerita nabi-nabi dan rasul, banyak daripadanya adalah cerita Mekah. Ya, Ashabul Kahfi, Mekah. Tu cerita Mekah tu. Ya, sebab dia motivasi pada nabi, cerita Nabi Ibrahim, ya, bapa angkat dia ataupun bapa saudara ni sembah berhala. Ya, berlawan dengan Namrud. Itu semua cerita Mekah, tuan-tuan. Pasal dia berkait dengan akidah ketuhanan, ya. Okey, selesai. Ustaz, jadi kita sambung. Ustaz nak tanya, Ustaz, ada persatuan Anida tu makna apa? Bukan spelling dia sama. Persatuan Anida. Persatuan Anida. Kan spelling dia tak sama. Tak sama. Alif lam tu, Anida tu alif lam. Anida. Ya, dia bukan ain, dia hamzah. Yang ni ada ain. Ain, ya. Anida. Mana ada alif lam? Anida ada alif lam. Ya. Jadi tolong dibetulkan sebab masalah bila kita tulis rumi tu. Ya, kita tulis rumi. Macam selalu orang tanya ustaz, antara benda yang selalu orang duk sebut ialah tentang apa kita panggil? Tentang ruqyah. Ya, orang duk sebut ruqyah, ya. Yang mana satu? Anak Nabi pun ruqyah juga. Oh, anak Nabi bukan ruqyah, ruqayyah. Ya, tapi kalau eja, ya, ra qaf ya tak marbutah, ra qaf ya tak marbutah. Boleh baca ruqyah, boleh baca ruqayyah. Ya, seorang nama. Satu lagi ialah ruqyah. Ruqyah apa makna ruqyah? Ruqyah ialah jampi serapah, jampi. Ya, boleh tak jampi? Boleh. Ya, kalau kita jampi dengan ayat Quran, memanglah boleh. Ya, kita jampi dengan hadis Nabi, boleh. Antara jampi yang paling bagus apa? Ayatul Kursi, tu jampi lah tu. Al-Fatihah, jampi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jampi. Ya, a'udzu bikalimatillah hitamah min syarri ma khalaq. Jampi. Banyak berpuluh-puluh, beratus jampi tuan-tuan. Ya, Ustaz selalu sebut, ya. Dia kata, Ustaz, malam nak tidur baca apa? Ustaz kata, saya baca jampi serapah. Dia ketawa. Oh, Ustaz baca jampi serapah juga. Ustaz percaya jampi serapah? Ustaz kata, memang. Daripada kecil Ustaz percaya. Dia kata, apa antara jampi Ustaz baca? Ustaz kata, ayat kursi. Ketawa dia. Ya? Sebab dia tak tahu ayat kursi itu adalah jampi. Ya? In Arabic kita panggil ruqyah. Dengan qaf, ya. Ruqyah. Ya? Yang Ustaz masukkan berbeza tadi, bukan nama anak Nabi saja. Ya? Sebab bila bulan Ramadan, dia kata, bulan Ramadan kita tak pakai, itu bukan ruqyah Ustaz. Itu bukan ruqyah, itu ru'yah. Dekat-dekat. Ya. Kalau ruqyah, ra, qaf yang titik 2 tu. Ya. Ruqyah. Tapi kalau yang tengok anak bulan, ru'yah. Ra dengan hamzah.
satu qaf, satu hamzah. Tapi kalau kita romikan macam sama. Ya, dia panggil ru'yah. Ru'yah tu maknanya tengok anak bulan. Ya. Oh, dia kata ya, apa ni? Oh, nak tengok anak bulan pun kena jampi-jampi juga Ustaz. Tak pakai jampi. Itu pakai teleskop nama dia. Tuan-tuan, ya. Jadi kena apa? Kita kena identify dia punya perbezaan. Sekali lagi Ustaz sebut, ya, yang jampi-jampi tu ra, qaf, ya, tak marbutah, ruqyah, ya, qaf. Yang tengok anak bulan tu ru'yah, ra dengan hamzah, ya, tadi ini ru'yah, belakang sama, ya tak marbutah. Itu selalu, ya, orang buat salah, ya. Kadang-kadang ustaz pun bila dia tak pay attention, dia tertukar. Ya, dia tertukar. Ustaz pun tertukar, anak murid lagilah. Ya, so itulah cerita dia. Ya, jadi kena berhati-hatilah benda-benda tu. Ada pula nampak anak Nabi Ruqayyah pula sudah dia kata. Ya, jadi dia kata Nabi ada seorang anak yang pandai jampi serapah. Nama dia Ruqayyah. Sudah. Ni cerita mana pula datang? Ya, jadi itulah. Ya, itu kalau kita boleh apa ni buat contoh. Ya, jadi apa ni Kak Mai tadi ya sudah tertukar. Tak apalah, dekat-dekat tak apa. Kita belajarlah kan. Ya. An-nida alif lam, an-nida ya. Nun dal alif hamzah. Yang ni anida ya, anida. Asalnya anidun asalnya Kak Mai. Anidun ya. Asalnya ain nun ya dal. Ya, tapi di sini sebab apa ada alif ya. Dia sebab ada kana dekat tengah-tengah. Tak belajar lagi. Ya, kana kat tengah-tengah. Tak tahulah kalau Kak Mai belajar dekat tempat lain kan. Kalau ada kana, anidun jadi anida. Ada sebab. Ya, kita tak detailkan lagi dalam kelas ustaz lah. Kelas ustaz lain mungkin dah lah. Ya. Okey, jadi apabila kalau sebab dah bagi cadangan tadi kan, Cikgu Nurliza dah bagi, terima kasih. Ya. Kita ambil lah Al-Walid tu. Bapa pada Khalid tadi. Oleh kerana dia tu dia engkar atau degil terhadap ayat-ayat Allah, ya, dia tulis na kat situ, ayatina, ada na kat belakang. Na tu kami lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Allah kata saurhiquhu sa'udan. Ya, sa di situ makna akan. Ya, satu huruf saja, sin maknanya akan, maknanya will. Ya, saurhiquhu, aku akan bebankan, kata Allah. Aku akan bebankan dia. Aku akan bebankan Al-Walid tu. Kalau betul Al-Walid, aku akan bebankan Al-Walid itu, ya, sa'uda, dengan satu bukit di dalam neraka. Ya, dalam neraka Jahanam. Ya, ini Ibnu Katsir sebut dalam kitab tafsir. Dalam neraka Jahanam ada bukit. Ya, ada banyak bukit. Salah satu bukit tu namanya sa'uda. Ya, bukit sa'uda ni. Jadi bukit sa'uda ni adalah satu bukit yang curam. Jadi ahli neraka, termasuklah Al-Walid tadi, disuruh panjat. Ya, dahlah kena bakar ni dengan neraka Jahanam. Ya, dia punya azabnya tidak pernah berhenti, dia non-stop. Ya, lepas tu kena naik bukit pula. Oh, maknanya azab di atas azab, bertimpa-timpa. Ya, macam kita kata nikmat juga. Ya, nikmat yang bertimpa-timpa. Ya, tak kalau ujian yang bertimpa-timpa. Orang Melayu panggil sudah jatuh di timpa tangga. Ya, sudah jatuh di timpa tangga. Kita pernah cerita dulu kan? Ya, sudah jatuh, dah lah jatuh. Tangga tu lah timpa kat dia. Ya, jadi maknanya apa ni? Apa kita panggil bertimpa-timpa musibah yang menimpa dia. Ya, tapi kalau dia bersabar, dia boleh melalui dengan baik, Allah bagi pahala lah. Ya, sebab tu Nabi puji, ya. Orang mukmin ni bila dia dapat nikmat, dia bersabar, dia bersyukur dan Allah bagi dia pahala. Bila dia menerima ujian, dia bersabar dan Allah bagi pahala juga. Jadi maknanya orang mukmin ni tuan-tuan, orang beriman ni pahala. Ya, tapi macam tadilah, nak dapat pahala tu kita boleh cakap lah kan, sebab kita tak kena, ya. Tapi kalau kita kena ujian tu, kita tahulah ya sejauh mana iman kita. Tapi kalau boleh bersabar, memang Allah janji pahala yang sangat besar. Jadi kalau orang tanya kita apa makna sa'uda, ya, daripada bahasa Arab sa'ada tu maknanya memanjat, ya, panjat sesuatu yang tinggi macam bukit contoh, ya, tu dia panggil sa'ada, ya, ataupun kita naik tempat yang tinggi, ya, macam kita naik lift tu, ya.
Jadi kalau tuan-tuan masuk hotel dekat Mekah lah contoh atau Madinah, ya, kita duduk dalam lift, ya, orang tu akan tanya kita, ya. Dia akan kata su'ud, dia kata su'ud. Su'ud tu maknanya naik ke? Ya, going up or going down. Kita kata kan, dia kata su'ud, kita tak faham apa su'ud apa, ya. Jadi su'ud tu maknanya naik ke? Ya, naik. Ya, jadi bila dia kata su'ud, sebab dia nak naik kan? Kita kata na'am, ya, ataupun ya, kita kata yes. Boleh, ya, dia faham. So dia masuklah, ya. Jadi kebetulan Sauda ni juga adalah nama bukit di dalam neraka yang dijadikan sebagai salah satu azab dalam neraka, wal-iyazubillah, kepada orang yang di dunia dulu mengingkari ayat Allah. Antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah. Mati dalam kafir dia, tuan-tuan. Sayang, ya, sebab dia ni orang pandai. Pandai bersyair, pandai berpidato, orang kaya, ya, kemudian berketerampilan, military leader, apa lagi, semua ada, tuan-tuan, all in, ya, tapi tak beriman, sayang, ya. Jadi jangan apa kita panggil, ya, jangan merasakan bahawasanya orang yang diberi kemewahan tu, ya, berakhir dengan kebaikan, belum tentu. Tetapi boleh tak, ya, dengan kesenangan kita tu jadi kedudukan kita jadi tinggi di sisi Allah? Sudah tentu, tuan-tuan. Kita boleh sedekah, kita boleh zakat, kita boleh buat kebaikan, kita boleh sponsor program, kita buat macam-macam, tuan-tuan. Ya, jadi sebahagian tuan-tuan dan puan-puan pun macam tu kan, ya, ada nak buat program, nak buat kuliah online, ya. Kadang-kadang kuliah online ni ramai orang suka, ya, tapi suka join saja, dan dia tak peduli pun, ya, program kita ni ada kena sharing bayar ke, ya. Zoom ni siapa yang organize, ya, siapa punya account. Kemudian kadang-kadang kita tak peduli, tuan-tuan, dan benda tu kena peduli, ya, supaya kita dapat pahala juga, bukan pahala dengar semata-mata, ya. Okey, selesai. So balik pada cerita tadi, saurhiquhu. Allah kata aku akan bebankan dia, ya. Dia tu lelaki. Saurhiquhu, ya. Tadilah, ya, tadi cikgu Liza kata siapa tadi, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa kepada Khalid. Takkanlah bapa Khalid tu perempuan, ya, lelaki, ya. Betul lah tu, ya. Okey, ada apa-apa, tuan-tuan, silakan. Ayat yang ke-17, kalau tak ada kita sambung, ya, ayat yang ke-18. Bukti mengatakan bahawasanya Al-Walid ataupun VIP Mekah ni orang yang boleh memikir, ya. Innahu fakkara. Sesungguhnya dia, lelaki tadi, yang kafir tu, fakkara. Apa fakkara? Berfikir. Maknanya dia boleh fikir, tuan-tuan. Ya, dia boleh fikir. Sebab itu, Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan orang kampung dia, berhadapan dengan Raja Namrud, berhadapan dengan bapa saudara dia yang buat berhala tu, ya, dia ajak mereka untuk berfikir. Ya, dia kata cuba kamu fikir. Berhala yang kamu buat ni ada telinga, tapi tak boleh dengar. Ada mata, tak boleh tengok. Ada mulut, tak boleh bercakap. Tapi yang kamu sembah pasal apa? Ya, dia ajak orang berfikir, ya. Dan itulah juga pendekatan Nabi Muhammad SAW. Kita berhadapan dengan orang kafir Quraisy, ya. Tapi mereka tak mendengar. Mereka kata mak bapak kami pun sembah, ya. Kalau kami sesat, takkanlah mak bapak kami pun sesat sama. Nah, berhujah dengan orang macam tu payah, tuan-tuan. Ya, kita bagi dia logik tapi dia tak mau terima, ya. Jadi dia tadi, ya, Al-Walid tu, dia fikir, ya, wa qaddara, dan dia tetapkan jawapan dia. Jawapan dia salah. Ya, dia tuduh Nabi tadi kan. Kak Mai pun sebut tadi, ya. Dia ni penyair. Jadi bila dia dengar Nabi baca Quran, dia tahu apa yang Nabi baca tu bukan syair. Dia tahu sebab dia boleh evaluate, dia boleh menilai. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Ya, bila dia desak oleh Abu Jahal, oleh VIP Mekah yang lain, dia kata dah, itu bukan syair. Ya, yang Muhammad baca tu bukan syair. Lama-lama desak. Syair lah, syair. Ya, macam tu, tuan-tuan. Mana boleh tukar-tukar, ya. Dan keputusan dia menetapkan itu satu kecelakaan bagi dia. Kat mana celaka tu? Faqutila, ayat 19. Faqutila, lalu celakalah dia. Qutila ni asalnya bunuh. Ya, maka terbunuhlah dia. Mana celaka dia? Celaka ni tak mesti mati lagi. Ya, masa dia hidup pun dah celaka dah. Ya, mati tak payah tanyalah, tuan-tuan, lagi hebatlah. Ya, Allah guna perkataan qutila. Maknanya celakalah dia. Ya, faqutila, lalu celakalah dia. Ya, kaifa qaddara. Bagaimana dia boleh menetapkan bahawasanya Al-Quran ni adalah syair? Tak patut.
Pasal dia tahu ni bukan syair, tapi dia tetapkan sebagai syair, ya. Malang sekali. Kemudian Allah ulang balik ayat 20. Summa, kemudian qutila, ya, celaka Al-Walid bin Al-Mughirah. Kaifa qaddara, bagaimana boleh dia menetapkan, ya, bahawasanya Quran itu adalah sebagai syair. Dan Nabi Muhammad juga sebagai penyair. Itu satu kesilapan besar. Summa nazara, kemudian dia renung balik, dipikir balik. Dia tahu yang dia cakap tu salah, tuan-tuan. Ya, dia tahu tak yang dia kata Muhammad tu penyair tu salah? Dia tahu. Ya, dia tahu tak yang dia kata Quran tu syair tu salah? Dia tahu. Ya, tapi tak peduli sebab kawan dah desak. Ya, sebab itu kita kalau berkawan dengan orang baik, insya-Allah jadi baik kita. Berkawan dengan orang jahat, tak banyak sikit, kita pun terkesan sama. Ya, tu dia punya cerita dia. Okey, ya. Summa abasa. Abasa, ada surah Abasa wa Tawalla, kan? Ya, Abasa bermasam muka. Ya, mengkelatlah apa ni? Apa ni? Kita panggil mengkelat. Mengkelat. Tahu mengkelat kataan, ya? Kak Suhati tahu perkataan mengkelat. Wajahnya mengkelat, ya. Mesti Cikgu Nurliza mesti tahunya. Ya. Baru first time dengar, Ustaz. Ya. Apa dia? dia? Tahu Ustaz, tahu. Mukanya tak suka. Muka apa? Muka dia tak suka. Muka macam berkerut lah. Dia tak suka. Berkelat lah orang kata. Berkerut, ya. Masam muka tak suka, tak suka. Memang tak suka. Macam ya? makan buah yang masam tu. Macam tu lah. Kalau Kak Suhati makan buah yang masam macam mana? Makan jeruk macam mana? Jeruk Pak Ali. Ya? Jeruk Pak Ali Penang tu kan? Ya? Tapi jeruk tu manis. Kalau manis, okey je. Ya? Tapi kalau yang masam kita kata macam mana? Macam tu lah lebih kurang. Ya? Orang panggil mengkelat. Wajahnya, ya, wajahnya mengkelat. Tapi mengkelat ni bukanlah bahasa apa kita panggil, ya, bukan bahasa standard lah. Ya, mungkin selangar lah kita panggil, slang. Ya, dia adalah slang, ya, mengkelat. Summa abasa wa basara, ya, wa basara. Jadi apabila dia bermuka masam, ya, dan wa basara, dan bila dia fikir-fikir lagi bertambah masam lagi muka dia. Basara di situ maknanya bertambah masam lagi. Mula-mula masam dah, berkerut dah, ya, mengkelat dah. Kemudian dia fikir bagi dia, susah dia. Pasal kawan-kawan dia, ya, mengatakan bahawasanya Quran tu syair, Muhammad tu penyair, ya. Dia tahu bukan, tapi nak buat macam mana? Kawan-kawan punya pasal ikut je lah. Ya, jadi ini kawan yang menjahanamkan kawan dia panggil. Ya. Kemudian apa lagi? Summa adbara, kemudian dia pun berpaling. Ya, berpaling maknanya berpaling daripada kebenaran. Ya, berpaling daripada the truth, kebenaran. Apa kebenaran tu? Quran itu betul, hak daripada Allah. Muhammad itu adalah Nabi, bukannya penyair. Tapi dia berpaling. Wastakbara, dan dia sombong pula. Ya, sombong. Faqala, ayat 24. Lalu dia pun berkata, in haza. Ya, ni Quran ini, haza. Tak disebut perkataan Quran, tapi understood. Haza, ya, bukanlah Quran ini illa melainkan sihrun. Melainkan sihir. Dia cakap sihir. Dia tahu Quran bukan sihir, tapi dia cakap juga. Ya. Sihrun yu'sar. Quran ni adalah sihir yang dipelajari. Nabi Muhammad ni, ya, kita tahu. Mula-mula Allah buat baginda tak boleh membaca dan menulis, kan? Memang Allah buat begitu. Ya, at the very beginning. Ya, from the very beginning, ya, sampailah Isra Mi'raj, Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh tulis. Memang, ya. Mengapa Allah buat Nabi tak boleh baca dan menulis, tuan-tuan? Pasal apa, tuan-tuan? Ya, pasal apa Allah buat Nabi ni tak boleh baca dan menulis? Apa ni, Haji Nazri? Pasal apa Allah buat, ya, sengaja Allah buat Nabi Muhammad, ya, at the beginning tak boleh baca dan menulis. Untuk apa tu Allah buat tu, Haji Nazri? Supaya tak ada orang tuduh dia menulis Quran tu. Ya. Supaya orang tidak tuduh Nabi yang tulis Quran. Sebab Nabi tak boleh tulis. Ya. Dan juga supaya orang tak tuduh Nabi ciplak daripada Taurat dan Injil. Ya. Supaya orang tak boleh tuduh Nabi. Jadi sebab itu, ya, selamat Quran tu daripada tuduhan. Patutnya lah. Tetapi tak ada pula seorang penyair, ya, seorang pemidato namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Apa dia buat? Dia kata Quran ni sihrun. Ya, yuksar, yang dipelajari oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni belajar. Okey, tuan-tuan, ya, agak-agaknya siapa yang mengajar Nabi tentang ni? Orang Quraisy, mereka tuduh Nabi belajar daripada seorang guru. Siapakah guru tersebut agaknya? Daripada mana guru tu? Ya, orang Mekah ke orang luar?
Orang Siapa luar. tuan-tuan? Orang luar. Siapa orang luar tu? Paderi. Apa? Bukan. Bukan paderi. Scholar. Tak ingat nama dia. Sekejap. Scholar namanya. Betul lah tu. Ya. Scholar. Kristian kan Ustaz? Orang Kristian. Bukan. Dia scholar tapi dia sebab scholar ni kadang-kadang dia bukan agama tu. Tapi dia belajar. Ya. Dan kita tak panggil dia priest. Ya. Kita tak panggil dia priest. Ya. Tapi dia orang beragama lah. Ya. Dia, ya, kalau istilahnya clergyman lah kita panggil. Clergyman. Ya. Ya. Dan dia tak duduk dekat church. Dia duduk dekat katedral. Bukan. Dia duduk kat mana tuan-tuan? Dia duduk dekat Yang scholar ni duduk kat mana? monastery. Dia duduk kat monastery tuan-tuan. Dia tak duduk kat church. Kalau duduk kat church itu maknanya beragama Kristian atau Yahudi. Ya, katedral kalau besar kan. Ya. Tapi kalau dia bukan beragama tersebut tapi dia orang baik. Dia mengkaji Taurat, mengkaji Injil, ya, mengkaji Zabur. Dan dia biasanya duduk di monastery. Maknanya dia ni pendeta. Mereka ni adalah pendeta, ya. Mereka bukan padri, bukan. Ya. Sebab kalau padri biasanya jahat, tuan-tuan. Zaman Nabi itu jahat. Ya. Jadi mereka ni orang baik. Sebab itulah dia boleh bagi nasihat pada Abu Talib. Dia kata, Abu Talib, kamu bawa balik Muhammad ni ke Mekah. Jangan bawa dia pergi Damaskus. Kalau bawa pergi Damaskus, dia akan dibunuh. Ya. Oleh orang-orang Yahudi yang jahat. Ya. Cuma mungkin tuan-tuan tak ingat siapa nama dia. Siapa nama tu? Siapa nama dia, Cikgu Nurliza? Siapa dia tu? Bahira ke Ustaz? Siapa dia? Bahira, Ustaz. Bahira. Siapa nama dia? Bahira. 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 Ya, Bahira, betul Haji. Ya, Bahira. Ada setengah buku panggil dia Buhaira. Buhaira boleh, Bahira boleh. Sebab ejaan nama tu Ha, Ya, Ra, Alif. Boleh baca Bahira, boleh baca Buhaira. Ya, dan dia bukan nama Arab. Ya, sebab dia tak duduk di negara Arab. Dia duduk di Syria, ya, ataupun dulu kita panggil negeri Syam. Ya. Okey, ya, itulah kesempatan Nabi jumpa dengan dia, tapi Nabi tak belajar daripada dia. Tapi orang tuduh Nabi. Ya, orang kata masa Nabi umur 12 tahun, Nabi ikut Abu Talib, betul, memang Nabi ikut. Tapi Nabi tak duduk belajar daripada Bahira tadi. Ya, cuma mereka tuduh Nabi sebab tak ada di Mekah, Nabi tak belajar daripada siapa-siapa. Ya, mereka tak nampak, ya. Setakat pengalaman mereka bersama Nabi, mereka tak pernah nampak Nabi belajar daripada siapa-siapa. Ya, tapi mereka nak tuduh juga. Jadi bila mereka nak tuduh tu yang susah, tuan-tuan. Dia nak tuduh juga. Okey, ya. Jadi berpalinglah, ya. Berpalinglah siapa tadi? Al-Walid bin Al-Mughirah. Sombong dia. Lalu dia kata, ya, Quran ni tak lain tak bukan sihir. Ya, yuksar yang dipelajari. In haza illa qaulul bashar. Ya, bukanlah Quran ini illa melainkan qaulul bashar. Bashar makna manusia. Ya, ini dia kata ni perkataan manusia. Maknanya syair lah tu. Ya, kalau perkataan Allah, ya, kalam Allah, ya, itu word of God, ya, itu kitab suci. Mereka tak percaya. Ya, jadi bila mereka tak percaya, maka Allah pun ambil tindakan nanti. Ayat yang ke-26. Sa'uslihi saqara. Sakor tu salah satu nama neraka. Neraka Jahannam, neraka Sa'ir, ya, neraka Wail, neraka Saqar, tu semua nama-nama neraka. Ya. Maka Allah kata sa'uslihi, aku akan campak dia. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, aku akan masukkan dia. Masukkan tu kita panggil, ya, decent sangat, tuan-tuan. Ya, orang neraka ni dia tak masuk neraka tau. Ya, mereka dicampak masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Ya, jadi kalau tuan-tuan tengok perkataan, tuan-tuan tak dapat. Dia punya translation tu, ya, makna asal tu, ya, lost in translation. Ya, jadi tuan-tuan bila tuan-tuan belajar bahasa Arab, tuan-tuan tahu sa'uslihi itu maknanya dipegang dia punya ubun-ubun, diseret dengan muka dia, dicampak, ya, dengan hina, dengan penuh kehinaan dalam neraka. Itu makna usli. Sa'uslihi saqara. Itu makna dia, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ya, wa ma adraka ma saqar. Maka Allah tanya, kamu tahu tak
ya, neraka Sakar tu macam mana? Ya, dah tentulah tak tahu. Mana ada orang tahu kan? Kita pun tak pernah masuk, tak tahu. Ya, la tubqi wa la tazar. La tubqi wa la tazar. Itu ciri-ciri neraka Sakar. Ya. Neraka yang ya, kalau kita tengok dari segi terjemahan, ya, mana neraka yang tak ada siapa pun terlepas. Takkan ada siapa boleh terlepas, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya kalau dihukum, dia akan terus dihukum. Dia non-stop. Ya, dan kalau orang tu terbakar kata, ya, terbakar, binasa, matilah kan, tapi tak, dalam neraka tak mati. Ya, sebab tu disebut apa ni, la yamutu wa la yahya. Ya, la yahya wa la yamut. Mereka nak kata hidup pun dalam neraka, nak kata hidup pun macam mati, nak kata mati pun macam hidup. Maknanya kalau mereka terbakar hangus, Allah akan bagi balik kulit dia, elok balik. Bakar lagi, rasa lagi sakit, elokkan balik. Ya, macam tu. Itu makna. Itu antara makna apa? Itu antara makna la tubqi wala tazar. Ya. Maknanya dia punya apa? Dia punya apa kita panggil, ya? Dia punya azab dia berkekalan. Ya, berterusan, non-stop. Ya, sehinggalah, ya, Allah kata berakhirlah, ya. Tapi Sakar ini, ya, kata sebahagian para ulama, ya, ia adalah merujuk kepada ciri-ciri neraka jahanam. Ni ciri-ciri neraka jahanam. Pasal kita sekarang kan cerita tentang Al-Walid tadi. Al-Walid ni kan kafir. Ya, kan dia menentang agama, ya, menentang Islam. Jadi Sakar ni adalah ciri-ciri neraka jahanam. Yang mana kalau neraka jahanam dia check in ajalah, tak ada check out. Selama-lamanya khalidina fiha abada. Ya. Kemudian lawahatun lil bashar. Lawahah, ya. Dia akan menghanguskan bashar. Bashar ni maknanya asal makna manusia. Tapi bashar di sini maknanya kulit. Ya, sebab manusia dipanggil bashar kerana dia ada bashar. Manusia ni dipanggil manusia kerana dia ada kulit ni, kulit luar ni. Ya, dia ada kulit luar. Ya, dan kulit luar ni kita tak tanggalkan. Kalau terbakar, ya, kita kena ni balik, kena rawat lah. Rawat balik, ya. Semoga satu hari nanti elok balik lah. Kalau sikit lah kan. Tapi kalau keseluruhan tubuh, ya, 2/3, 70%, 80% terbakar, atau mungkin susah lah. Ya, jadi kulit luar inilah yang merasakan azab tu, tuan-tuan. Ya, kalau macam buah-buahan, ya, kita boleh kupas kulit dia. Kita ambil dalam dia. Ya, jadi itu buah-buahan kan. Ya, tapi kalau apa kita panggil, ya, kalau manusia tak. Ya, orang tak kupas kulit dia, tuan-tuan. Ya, walaupun, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, orang yang cannibal ni, dia kupas je kulit manusia kan. Ya, tapi secara umum manusia dipanggil bashar, manusia, kerana mereka memiliki bashar. Bashar tu ialah kulit kita ni yang merasa sakit apabila terbakar, ya. Dan apabila kulit hangus terbakar, tak ada lagi rasa sakit. Ya, tetapi di dalam neraka, ya, azabnya bertimpa-timpa. Walaupun kulit terbakar, Allah datangkan kulit baru, bakar lagi. Ya, habis lagi musnah, bakar lagi. Ya, dan seterusnya. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya. Kemudian yang menjaga neraka tu, ya, ada berapa malaikat yang jaga? Ni ada cerita. Kalau tuan-tuan nak tahu, ya, ada cerita ayat yang ke-30. Ya. Jadi berapa jumlahnya? Alaiha, ya, yang menjaga neraka itu, yang berada di atasnya, tis'ata asyara, ada 19. Ada 19 malaikat. Ya, jadi maknanya malaikat Malik Zabaniah tu itu ketuanya, ya, tapi orang bawahan dia ada 19 yang besar-besar. Mungkin ada lain lagi tuan-tuan. Ya, jadi ni Allah sebut ada 19 malaikat sekurang-kurangnya yang menjaga apa, neraka. Ya, 30 ayat, banyak ada tu, tuan-tuan. Ya. Okey, ya, tuan-tuan ada apa nak tanya sebelum kita detailkan mana-mana perkataan. Ya, ada apa sekarang ni? Ada soalan? Ya. Takut, Ustaz. Ada apa, ya? Kak Faridah ada apa, Kak Faridah? Sorry, saya termute tadi. InsyaAllah, okey, Ya. Ustaz. Tak ada apa, ya. Siapa tadi yang dimaksudkan sebagai apa? Apa kita panggil, ya? Watak utama dalam cerita ni, siapa hari ni, Kak Faridah? Siapa nama dia?
Mana Kak Faridah? Ya. Kawan pada Kak Faridah tolong. Ya. Kak Nurul mana Kak Nurul? Ya. Al-Walid. Al-Walid. Al-Walid ya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Tuan-tuan dengar baik-baik. Nanti salah ya. Al-Walid ya, Al-Walid ya. Alif lam waw lam ya dal. Alif lam waw lam ya dal. Al-Walid. Kalau tulis Rumi maknanya double E lah. Al-Walid ya. Bin Mughirah. Al-Mughirah ya, Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Jadi jangan lupalah tuan-tuan, ni memang terkenal ni Al-Walid ni ya. Tapi wataknya mati dalam perang Badar, habislah, tak ada cerita dah ya. Jadi legacy dia tu patutnya disambung oleh anak dia lah, anak dia Khalid. Tapi Khalid telah mengubah jalan hidupnya daripada menentang Nabi kepada menyokong Nabi. Jadi mulialah dia. Ya, untunglah Al-Walid, walaupun bapa, untunglah untunglah Khalid. Ya, tapi Khalid tak boleh tolong bapa dia. Kalau bapa dia beriman lah kita kata, ya. Amalan dan perbuatan anak tu ya boleh membantu ayah dia. Tetapi oleh kerana Al-Walid tidak bersyahadah, dia tak boleh dapat manfaat daripada Khalid. Tak boleh dapat, tuan-tuan sayang. Ya, sebab itulah ya kita tengok sahabat-sahabat kita yang masuk Islam ya, yang mak ayah dia masih belum masuk Islam ya, mereka berusaha ya supaya mak ayah tu masuk Islam ya. Dan bila dia masuk Islam, dosa-dosanya diampun, semua dosa diampun ya. Kalau pahalanya tak cukup pun ya, dosa-dosanya sudah diampun, dan insya-Allah amalan baik anak-anak dia ya akan akan disalurkan ya, boleh di-channelkan kepada mak bapak dia ya. Kalau anak tu sedekah, anak tu buat baik, dia niatkan untuk mak ayah dia, mudah-mudahan ya menambahkan pahala ya, akaun pahala bapa dia, mak dia, mudah-mudahan. Tapi Al-Walid tak dapat manfaat daripada Khalid ya. Walaupun Khalid ni berjuang bermati-matian dalam semua peperangan lah ya, malah dia mati bukan dalam perang, maknanya selamat, dia hero lah Khalid ni ya. Luka ya, lebih pada 70 luka pada tubuh dia, tetapi tidak syahid dalam peperangan. Ya, sepatutnya sebahagian ya daripada kebaikan Khalid tu boleh transfer kepada bapa dia. Tapi sayang bapa dia tidak bersyahadah, so tak dapat apa-apa lah tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey ya. Jadi tokoh yang kita maksudkan di sini ya, Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa kepada Khalid. Ya. Jadi beliau tadi daripada kabilah Quraisy tadi kan? Ya, Quraisy kabilah apa tuan-tuan? Ya, Bani Makhzum. Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum. Jangan lupalah. Ya, kalau Nabi Bani Hashim. Nabi itu Bani Hashim. Ya, kalau Abu Bakar Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq Bani Taim. Ya, tuan-tuan kena salin lah. Ya, ni sebab kita akan jumpa selalu. Abu Bakar Bani Taim. Ya, Bani Taim. Kalau Umar Bani Adi. Bani Adi. Umar Bani Adi. Ustaz sebut yang penting-penting lah. Ya, Nabi Bani Hashim, Sayyidina Ali Bani Hashim, ya, Abu Lahab Bani Hashim, Abu Talib, semua ni Bani Hashim. Tapi kalau Abu Bakar bukan Bani Hashim, Bani Taim, ya, Bani Taim, ya. Kalau Umar Bani Adi, Umar Bani Adi, ya. Kalau Khalid tadi, Khalid Abu Jahal, ya. Siapa kita panggil tadi? Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, selalu kita dengar Al-Arqam ni. Pasal kita di Malaysia dulu ada kumpulan Al-Arqam kan. Ya, Ustaz Asy'ari, ya, Muhammad. Ya, jadi dia ambil dia punya nama kumpulan tu daripada sahabat Nabi Al-Arqam, ya, yang menyediakan rumah dia untuk pusat dakwah Nabi. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Beliau juga daripada Bani Makhzum. Ya, jadi Ustaz dah sebut 5 orang penting dalam Bani Makhzum ni. 5 dan 6 lah. Abu Jahal pun Bani Makhzum, ya, penting ya, tapi jahat lah. Al-Khalid, ya, bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Ummu Salamah isteri Nabi, Abu Salamah sahabat Nabi, ya, yang merupakan suami kepada Ummu Salamah tapi dia meninggal, ya. Kemudian nanti dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini semua adalah Bani Makhzum, ya. Popular kerana military apa kita panggil military leaders lah, ya, datang daripada kumpulan mereka.
Cukuplah ya untuk malam ni 4 tu dah okey lah tu. Bani Hashim, ya, Bani Taim, ya, Bani Adi, Saidina Umar dan Bani Makhzum. Tambah satu lagi, Bani Umayyah. Bani Umayyah tu Osman bin Affan, Bani Umayyah. Ya, juga rival kepada Bani Hashim. Ya, ada 5 kabilah Ustaz bagi malam ni. Semua mereka Quraisy. Ya, semua mereka adalah Quraisy. Tetapi Quraisy daripada kabilah yang berbeza-beza. Boleh ya? Ya, Kak Faridah ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey, macam nak tanya tu, ya. Silakan tuan-tuan, apa nak tanya? Ya. Ustaz, Ya, Datuk. yang akhir sekali ya tak, kumpulan akhir tu Bani Bani Umayyah. yang kelima. Ya. Saidina Osman tadi. Ya, betul lah tu. Ya, Bani Umayyah. Tapi Oh. Saidina Osman seorang je Bani Umayyah, Ustaz. Dengan Muawiyah kan Ustaz? Muawiyah yang famous tu. Ya. Oh, Muawiyah tu. Ramailah lagi kalau nak sebut kan. Macam Bani Hashim tadi kan. Ramailah lagi kalau nak sebut. Ya, tapi Ustaz sebut yang penting-penting lah dulu. Osman lah yang paling penting Bani Umayyah tu. Kalau nak tambah boleh je ya. Apa kita panggil tadi Muawiyah kan. Kalau Muawiyah tu Bani Umayyah, dah tentulah bapak dia Abu Sufyan Bani Umayyah juga. Ya, Abu Sufyan bapak dia Bani Umayyah. Muawiyah pun Bani Umayyah. Sayyidina Osman pun Bani Umayyah. Ya, itu yang paling penting lah ya. Cukuplah 5 kabilah tadi ya. Tuan-tuan ingatlah selalu ya. Bila orang kata Abu Bakar ni keluarga Nabi, dia bukan keluarga Nabi lah. Ya, melainkan setelah Nabi berkahwin dengan anak Abu Bakar, Aisyah. Dan kita tahu sekarang ya bahawasanya Nabi kahwin dengan Abu Bakar tu menyebabkan kemuliaan bagi keluarga mereka. Ya, keluarga Abu Bakar dikenali sebagai ya keluarga Bani Taim. Tetapi oleh kerana berlaku perkahwinan antara anak dia ya, anak perempuan dia dengan Nabi, maka Bani Taim juga dianggap sebagai keluarga Nabi. Ya, jadi Ahlul Bait dia panggil. Ahlul Bait ya, Ahlul Bait Rasulullah. Mana keluarga Nabi lah melalui perkahwinan. Saidina Umar sama juga ya, dia pun bukan Bani Hashim. Ya, Bani Adi tidaklah popular macam bani lain. Ya, tetapi oleh kerana anak dia Hafsah kahwin dengan Nabi, maka Bani Adi pun jadi keluarga Nabi juga. Ya, Bani Umayyah bukan keluarga Nabi. Ya, tapi Osman kahwin dengan anak Nabi Ruqayyah, kemudian kahwin dengan Ummu Kulsum kan. Maka Osman juga ya Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah tuan-tuan. Mana perkahwinan itu menyebabkan termasuknya kabilah-kabilah tadi kepada Ahlul Bait Rasulullah. Ya, kaum keluarga dekat dengan Nabi kerana perkahwinan. Sama ada Nabi yang berkahwin ataupun anak-anak Nabi yang berkahwin dengan mereka. Okey, ada apa? Silakan. Ya, Syirin ada apa soalan, Syirin? Ustaz, tadi Ustaz kata neraka sakar tu dia ada ciri-ciri neraka jahanam. Kalau neraka jahanam tu tak ada U-turn. Yang saya tahu neraka sakar ni untuk orang Islam yang tak solat, betul ke Ustaz? Kalau macam tu maknanya dia boleh ada U-turn. Macam mana tu Ustaz? Betul, memang susah lah sebab masalahnya dalam Quran ataupun dalam hadis dia tidak cerita secara clear cut tau. Ya, mana syurga ni kita kata ada 8, neraka ada 7. Ya, ini ciri-ciri neraka jahanam, ini ciri-ciri neraka sakar, ini ciri-ciri dia tak ada macam tu. Ya, sebab tu kadang-kadang ada yang overlap. Ya. Sebab bila cerita tentang Al-Walid bin Al-Mughirah ni dia kafir, dia musyrik. Dia tentang ayat Nabi, ya, tentang Allah, dan dia masuk dalam neraka sakar. Jadi bila dia masuk dalam neraka sakar, ya, maka sekarang cerita Al-Walid ni dia tak akan keluar. Dia akan dia akan terus-terusan dalam tu. Tiba-tiba ada pula cerita neraka sakar ni untuk orang Islam yang tak solat. Ya. Dan bila kita kata dia orang Islam, maknanya dia ada syahadah. Ya, tapi dia tak solat. Ya. Dia dihukum tak dalam neraka, of course. Ya, dan dikatakan neraka tu neraka sakar. Jadi macam mana? Nampak susah kan? Ya, kita kata macam mana ni Ustaz? Ustaz kata neraka sakar ni ada ciri-ciri neraka jahanam memang, ya. Jadi macam mana? Sebab tu mungkin sifat dia saja. Nerakanya jahanam,
tetapi ya dia ada sakar juga. Bukan neraka tu, ya. Jadi mana ciri-ciri dia? Ya, maknanya dia punya hukuman tu berterusan. Cuma macam tadi, kalau neraka sakar yang betul-betul, ya, neraka sakar yang betul-betul, orang Islam yang tak solat, yang tak buat amal-amal penting masuk dalam tu, sampai satu waktu kalau dia ada syahadah boleh tak keluar? Boleh keluar. Itu neraka sakar yang betul-betul sakar. Ya. Tetapi dalam neraka jahanam ada ciri-ciri, ya, sakar tu. Sebab sakar tu apa? Ya. Maknanya dia punya azab dia tak berhenti. Non-stop. Ya. Mana kalau dia terbakar, dia hangus pun Allah akan balikkan balik. Itu secara umum dalam neraka memang macam tu. Umumnya semua neraka macam tu. Ya. Bila kita panggil bila diazab, kulit dia hangus, ya, Allah kembalikan balik. Ya. Kepala dia pecah, dia hantuk-hantuk kepala pecah, Allah kembalikan balik kepala dia. Ya. Secara umum kita kata itu adalah ciri-ciri neraka. Semua neraka dia macam tu. Ya. Cuma macam tadi, adakah neraka itu kekal? Maksudnya dia bila masuk tak boleh keluar? Ya. Sebenarnya neraka-neraka lain boleh, melainkan neraka jahanam. So macam mana kita nak buat kesimpulan? Susah sebenarnya, tuan-tuan. Tapi secara umum kita kata ciri-ciri, ya, ciri-ciri sakar tu, ya, ada dalam neraka sakar tu sendiri dan ada dalam neraka jahanam. Jadi kalau sakar itu duduk dalam neraka jahanam, tak boleh keluar lah. Ciri-ciri dia, ya, nama neraka tu jahanam. Tapi ciri-ciri sakar tadi, maknanya dia punya azab tu non-stop, ya, tak berhenti. Kalau musnah Allah ganti balik, kalau musnah Allah ganti balik, ya. Tu ciri dia, la tubqi wala tazar, ya. Lawahatun lil bashar. Ni ciri-ciri dia ni. Ya, tapi adakah neraka tu ciri-ciri sakar maka dia dipanggil neraka sakar? Mungkin bukan. Ya, macam itulah kalau ustaz boleh tolong macam tu je, tuan-tuan. Sebab secara clear cut tu kita tak tahu. Ya, dia tak sebut satu surah sebut cerita-cerita neraka. Sama juga macam kita baca suratul Waqiah dulu kan. Ya, kita kata ciri-ciri neraka Waqiah ni maknanya kalau kita sebut kan 3 golongan. Ya, wa kuntum azwajan salasah. Kamu 3 golongan. Ya, ada ashabul yamin, ya, ada ashabul shimal dan ada as-sabiqun as-sabiqun. Ya, jadi yang 3-3 ni, ya, mereka duduk dalam syurga yang sama ataupun syurga yang berbeza-beza, tapi kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Ya, sebab apa? Sebab penceritaan secara detail tu tak ada. Dan tak ada orang masuk syurga kemudian keluar cerita balik. Nabi pun tak pernah masuk syurga. Nabi diperlihatkan saja pada malam Mi'raj. Ya, tapi Nabi cerita detail tak? Ya, sebahagian Nabi cerita, sebahagian tak. Tak boleh nak jawab. Ya, macam tu. Ustaz hanya boleh macam tu saja. Ya, jadi kalau dari segi apa kita panggil, ya, hakikat neraka tu semua ada api, semua membakar, semua yang dibakar akan dielokkan semula supaya mendapat azab balik. Tak kiralah dia berada di jahanam ataupun sakar ataupun wail ataupun sa'ir ataupun apa saja. Ya. Cuma kalau dia duduk dalam jahanam, dia tak keluar. Dia check in saja, tak ada check out. Tapi neraka lain masih ada harapan. Ya, itu je kalau ustaz boleh buat dia punya nilah, ya, perbezaan sikit. Kalau tuan-tuan tak nak detail lagi, tak mampu nak bagi. Sebab itu saja maklumat yang kita ada, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada dengar daripada ustaz-ustaz lain ataupun ada baca daripada tempat lain, boleh bantu saya lah, ya. Okey, ada lain, silakan. Ada apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Cerita ni tentang Al-Quran ni banyak cerita tentang sihir. Saya rasa sihir ni mungkin hingga kiamat nanti ada sihir ni. Dia tak putus daripada manusia. Sebab kalau kita baca pun Ustaz Kazim bukan sihir. Ya, betul. Jadi mungkin Nabi pada zaman Nabi ni sihir ni lagi hebat pun daripada zaman sekarang ni. Yang dapat bila kita baca tentang cerita Nabi Musa tu, sihir banyak penyihir. Tapi dalam konteks yang malam ini dia disebutkan Al-Quran ni sebagai sihir. Macam mana tu Ustaz? Dalam ayat 24. Dia tuduh je. Ya. Ya. Tuduh je. Dia kata
Dia tuduh kan ayat 24 tu. Faqala, lalu Al-Walid pun berkata, in haza, tidaklah Quran ini illa melainkan sihrun. Dia yang kata. Ya, sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham, ya, Cikgu Liza kena faham bahawasanya bila disebut sihir, sihir ni sesuatu yang mengagumkan. Sihir ni, ya, ataupun kalau kita tengok kat TV tu magic lah, ya, benda yang mengagumkan. Bila dia buat sesuatu orang rasa hebat, orang tepuk tangan, orang rasa wow. Ya, dia ada wow factor dia. Jadi oleh kerana itu, apa saja yang menyebabkan orang terpukau, terkasima, itu dinamakan sihir. Sebab apabila Nabi baca ayat Quran tu, contoh bayang, Al-Walid ni dia pemidato. Dia ahli syair. Dia baca syair, dia bawa tu, dia hujah dengan Nabi macam-macam. Ya, Nabi pun tanya, apa ni Pak Cik, dah habis ke? Dia kata sudah. Nabi pun baca. Ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Nabi pun baca surah Fussilat ke surah apa-apalah. Nabi pun baca. Bila Nabi baca tu, dia sebagai seorang penyair dan pemidato terkesima, speechless, terdiam, tak boleh nak jawab. Ya. Ketika Nabi sampai ayat yang cerita kaum Ad dan Samud tadi kan, saya sebut ya, kaum Ad dan Samud, ya, ayat 17 ke ayat berapa? 18 dalam surah Fussilat tu, dia pun tutup mulut Nabi. Udahlah, sudah Muhammad. Kalau bahasa kita lah, jangan cakap lagi, jangan cakap. Maknanya dia tak sanggup nak dengar lagi, tuan-tuan. Itu dah kemuncak lah, dia tak sanggup nak dengar. Sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab dia tahu cerita kaum Samud dan kaum Ad. Pasal orang Quraisy, mereka ni traveller, tuan-tuan. Ya, mereka ni well travel. Ya, tapi well travel tu di semenanjung tanah Arab je lah. Dia tak pergilah sampai ke Afrika, sampai ke tempat-tempat lain, tak pergilah. Tapi semenanjung Arab tu dia pergi ke utara, Rihlatas Syita, ya, ke Yaman, Rihlatas Syita was-Saif. Masa musim panas mereka pergi ke Syria. Ya, pergi ke negeri Syam. Masa musim sejuk mereka pergi ke Yaman sebagai contoh. Jadi mereka tahu cerita kaum Samud di utara. Ya, kaum Ad di selatan, di Yaman. Sebab tu bila Nabi cerita, mereka takut. Nak cerita takutnya dia tu sampai dia tutup mulut Nabi, dia kata, "Sudahlah Muhammad." Sebab apa? Sebab dia takut benda yang berlaku pada kaum Samud dan kaum Ad tu akan melanda, menimpa kaum Quraisy pula. Ya, nak tunjuk bahawasanya sehebat Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia memang handal, tuan-tuan. Kalau tidak, takkanlah Abu Jahal hantar dia berdebat dengan Nabi. Pasal dia memang qualified. Ya, tetapi dengan Nabi tak boleh pergi, tuan-tuan. Sebab itu, bila Al-Walid terdiam, tak boleh nak cakap apa, dia pun minta diri keluar. Bila dia balik pada Abu Jahal, ya, dalam sirah, apa Abu Jahal kata? Abu Jahal tanya, macam mana? Itu bahasa ustaz lah, ya. Macam mana Al-Walid, macam mana? Okey ke? Ya, everything okay, under control? Ya, dia pun diam aja. Apa dia kata? Dia kata, Muhammad ni kita tak payah kacau lah. Tak payah kacau lah. Tak payah berdebat lah dengan dia. Abu Jahal pun tengok. Abu Jahal kata, ini salah seorang lagi kena sihir Muhammad. Apa dia cakap, tuan-tuan? Sihir. Ya, dengan Muhammad. Sehebat engkau dengan Muhammad pun boleh kalah. Ya, sebab itu Quran tu dianggap sebagai sihir, tuan-tuan. Dia menyihir orang. Apa makna menyihir? Menyebabkan orang kagum, tak boleh nak bercakap, ya, terkasima. Macam tu. Itu kalau Ustaz boleh fahamkan, tuan-tuan, makna sihir. Sihir ni bukan makna macam Nabi Musa campak dia punya tongkat, jadi ular besar, ular tu makan ular-ular yang lain. Bukan sekadar tu je saja, tuan-tuan. Itu memang fizikal kita nampak. Ya. Jadi sihir ni, ya, apa saja benda yang, tapi sihir ni bukannya orang Islam cakap. Sihir ni musuh cakap. Sebab tu yang Musa buat, Firaun kata apa, tuan-tuan? Firaun kata sihir. Bila ahli sihir Firaun, ya, semua sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kehebatan Musa sebab dia tahu ni mukjizat, bukannya sihir. Mereka beriman, ya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka tahu ni bukan sihir. Tapi Firaun kata, Musa tu ketua kamu. Musa tu kabirukum. Beliau adalah ketua, bos kamu. Musa yang ajar kamu sihir. Kan pelik, tuan-tuan. Musa ni orang muda. Ahli-ahli sihir ni orang tua-tua, pensioner kebanyakannya. Otai-otai. Ya, tapi Firaun boleh kata, kamu, you all ni semua belajar daripada Musa. Kan pelik tu. Musa kan budak lagi. Bukanlah budak, maknanya orang muda. Ya, 40 plus. Pasal Musa dilantik menjadi rasul umur 40. Ya, tapi yang lain otai-otai macam Nabi. Ya, Nabi dilantik menjadi Nabi kan umur 40. Nabi berhadapan dengan bapa-bapa saudara yang semua tua-tua dah, tuan-tuan. Ya, Abu Talib 30 tahun tua daripada Nabi. Abu Jahal 21 tahun tua. Ya, Abu Lahab 21 tahun. Abu Jahal 15 tahun tua daripada Nabi. Abu Sufyan minimum 10 tahun.
Semua tu senior Nabi, tuan-tuan. Ya. Dan tiba-tiba, ya, mereka kata Nabi ni pernah belajar daripada Bahira, Nabi ni pernah belajar kitab Taurat, Injil. Mana Nabi pernah? Dan mereka tahu Nabi duduk kat Mekah, tuan-tuan. Ya. Dan mereka tahu Nabi kat Mekah. Ketika Nabi pergi berniaga, mereka pun pergi berniaga juga. Tempat yang sama mereka tahu. Dan mereka tahu Nabi tak belajar daripada siapa-siapa. Tapi mereka tuduh juga. Sebab apa, tuan-tuan? Tak ada alasan. Ya, itu hanya escapism je, tuan-tuan. Ya. Okey, ada apa silakan, tuan-tuan, sebelum kita tamat. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Jadi sihir tu tuan-tuan kena faham, ya. Sihir tu benda yang memukau, ya, yang menyebabkan orang tak boleh nak bercakap, speechless, terkasima, ya. Itulah sihir. Sebab tu Quran dipanggil sihir. Ya, oleh orang kafir, bukan oleh Nabi, ya, oleh orang Islam. Orang Islam tak kata sihir, itu mukjizat. Ya, itulah cerita dia. In this Okey, ada context, apa? Ustaz, sebenarnya kalau dikata sihir tu bukan sihir as in sihir kita tahu, dia actually is mesmerizing kan, Ustaz? Sebab dia orang saja yang boleh mesmerizekan orang. Ya, betul. Because dia punya language tu is very finely tuned kan. Jadi dia orang tak boleh balas balik. Dia nak boleh respon lah, tak boleh balas. Betul. Itu yang dia orang kata macam tu. Yalah, sebab dia kalam Allah kan, bukan Nabi yang cipta. Kalau Nabi cipta, mereka boleh lawan. Sebab itu Allah buat Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh menulis, Nabi tak pernah masuk pertandingan syair, ya. Nabi tak pernah. Dan Nabi pun tak berminat untuk hadir majlis-majlis deklamasi syair. Nabi tak pernah dilihat. Ya, kelibat Nabi tidak pernah terlihat dalam mana-mana pertandingan syair ataupun menonton. Nabi tak pernah. Sebab tu orang nak tuduh. Sebab tu Al-Walid tadi kan, bila orang tanya, syair tak yang Nabi baca? Dia kata bukan syair. Tapi bila didesak, dah kawan-kawan kata syair pun syair lah. Asalkan tak hilang kawan. Itu masalah kawan tu, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena ada stand kita. Walaupun kawan-kawan kata kita salah, tapi kalau kita betul, jangan bimbang. Walaupun kita bersendirian. Ya, berkata benarlah walaupun ianya pahit. Ya, qulil haqqa walau kana murran. Tu hadis sahih, tuan-tuan. Berkata benarlah kamu walaupun ianya pahit. Walaupun kawan-kawan tinggalkan kita, walaupun kawan-kawan tuduh kita macam-macam, ya, tapi kalau kita benar, ya, tak ada masalah lah, tuan-tuan. Okeylah. Itulah cerita dia. Okey, ada apa, tuan-tuan, silakan. Ya, yang lain-lain, ya. Datuk siapa? Datuk Osman tak ada ke malam ni? Tak nampak? Sorry, Ustaz, baru balik. Ustaz. Ada. Ada. Baru balik, Ustaz. Lambat masuk. Okey, ya. Ada apa-apa setakat ni nak tanya, Datuk Osman? Apa nanti saya dengar recording itu? Dengar recording, ya. Yang lain-lain silakan. Ya. Ustaz saja nak cakap, surah Al-Alaq ada sebut pasal tarik ubun-ubun tu. Yang malaikat Zabaniyah. Tarik ubun-ubun. Betul. Ya. Memang itu kerja malaikat Malik Zabaniyah tu. Ya, maknanya menghina orang yang dimasukkan dalam neraka. Tarik ubun-ubun. Ya, diseret dengan muka dia. Dicampakkan dalam neraka. That is sausli, ya, sauslihi. Ya, kami akan masukkan dia ke dalam mana, tuan-tuan? Ya, akan masukkan dia ke dalam neraka apa tadi? Ya, neraka sakar. Ya, jadi maknanya ayat 26 tu. Ya, sauslihi sakara. Kami akan masukkan dia dalam neraka yang tadilah, yang ada ciri-ciri dia tadi. Ya. Jadi bila sebut sakar ni bukan mesti neraka sakar, tapi ciri-ciri neraka sakar tu pun ada dalam neraka jahanam. Senang cerita macam tu. Ya, apa lagi? Ya, surah Al-Alaq tu adalah surah yang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Maknanya sebab lepas Iqra' ni surah Mudassir kan, Ustaz kata itu. 2-3 weeks later something like that. Yalah, jadi maknanya tak pelik lah kalau cerita yang sama diulang, ya, kerana dia berdekatan satu sama lain dari segi nuzul dia, ya, dari segi revelation dia tu, ya, maknanya one after another. Selepas daripada kita panggil Al-Alaq, ya, surah Iqra', terus datang Al-Mudassir dan cerita yang sama, ya, cerita manusia ditarik ubun-ubunnya, ya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka untuk dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, ya, kalau tak ada apa, kita berakhir di sini, ya.
sampai ayat 30 senang nak pergilah. Hari tu dah sampai 10 ya. Hari ni panjang sikit, ada 20 ayat ya. Dan minggu depan ya. Minggu depan kita buat apa Haji Mat Syah? Minggu depan balik minggu depan kita ke Buluh Maram, Ustaz. Buluh Maram ya. Okey, kita sambung yang apa kita panggil solat musafir Solat dan juga musafir. solat orang sakit ya. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa sekadar tu, Haji Mat Syah ada nak kata apa-apa sebelum tamat? Tak ada, itu saja. Anything? Tak ada ya. Okey, kalau tak ada, terima kasih semua. Terima kasih Haji Nazri, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Malam semua. Malam. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang dah banyak. Terima kasih Nazri. Yuran bulanan kita. Terima kasih. Terima kasih Nazri. Man, hang makan hang lupa aku Makan apa? Mana dia pergi makan dia lupa ada Zoom kelas. Malah, I sudah terlambat pergi buka YouTube lah. Okay, good night everybody. Okay, good night. Kata. Bye. Faham tak sebelah ni? Tak basuh fokus kan? Tak fokus tadi? Tak cakap dengan kawan-kawan tadi. Jadi kan pengajaran tak apa?